Okey, jadi alhamdulillah kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan bacaan dengan doa sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratan mustaqim. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama pada petang ini. InsyaAllah pada petang ini kita akan lihat iaitu surah Al-Kautsar insyaAllah. Surah Al-Kautsar. Sama iaitu bermaksud surah Al-Kautsar maksudnya nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak insyaAllah akan bersama Ustaz. Dan jangan lupa seperti biasa, pastikan kamu kena subscribe. Ramai lagi yang tak subscribe tu. Ustaz tahu lah sebab bilangan baru 100 lebih. Sepatutnya ramai. Okey, share dan juga like semua. Okey. Jadi petang ni kita tengok surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ada 3 ayat saja. Pendek aja 3 ayat. Jadi kita tengok petang ini berkenaan dengan ayat ini. Ustaz nak pergi terus kepada, sebab Ustaz tak ada slide ya. Ustaz terus pergi kepada kepada channel Ustaz pastikan kamu tengok YouTube channel Ustaz, pastikan type saja seperti biasa Ustaz Andy MKT. Ada sini jangan remove pula, tekan je nanti kamu type. Okey, kamu akan tengok channel Ustaz yang warna hijau macam ni. Okey, boleh tengok video video, terus boleh tengok surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Okey, ada sini Okey. Jadi bukan Ustaz nak tunjuk video ni, Ustaz nak tunjuk berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi video Al-Quran. Al-Kautsar maksudnya nikmat yang banyak. Sama saya jadi insya-Allah dalam Al-Kautsar kita hafal lagi perkataan untuk kita memantap lagi perkataan dalam bahasa Al-Quran insya-Allah. Okey, kita tengok bahasa Al-Quran. Maksud Al-Kautsar ialah nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Apa itu nikmat yang banyak? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain kali pastikan pelajar-pelajar masuk awal kalau tidak mengganggu kelas kita. Kelas kabut jadilah. Pastikan masuk awal Okey. Al-Kautsar maksudnya nikmat yang banyak. Rasulullah Allah anugerahkan dia sebagai Rasul Ulul Azmi. Bukan setakat itu, dia merupakan makhluk Allah yang paling mulia sekali, melebihi para malaikat. Rasulullah SAW. Okey, itu maksud kepada Rasulullah SAW. Tapi pelajar-pelajar Al-Quran ini diturunkan, diterima oleh Rasulullah untuk disampaikan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat pula wajib sampai kepada tabi'i. Orang yang tak sempat hidup zaman Rasulullah, sempat dengan sahabat, maka mereka menerima Al-Quran daripada para sahabat. Kemudian begitu juga tabi'in, menerima daripada tabi'in. Seterusnya sampailah kepada kita pada hari ini. Para ulama mengajar kita tentang Al-Quran. Jadi Al-Kautsar ni ada 2 makna mengikut ahli tafsir. Yang pertama ialah nikmat yang banyak. Yang kedua ialah telaga Al-Kautsar itu sendiri. Telaga Al-Kautsar yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Rasulullah ketika di padang mahsyar nanti Najwa. Najwa Hasinah masuk. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi Allah akan anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad ni satu telaga yang besar kepada Rasulullah. Jadi kita mendapat syafaatnya. Bila di padang mahsyar nanti kita bangun daripada kubur, kita akan semua akan pergi kepada mahsyar. Pada ketika itu kita sangat dahaga. Najwa. Kita sangat dahaga. Di ketika itulah kita akan berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, Allah bagi kita jumpa Rasul. Inilah kali kita. Di dunia dulu kita selalu nak jumpa dengan Rasulullah, tapi tak boleh jumpa lah. Rasulullah dah wafat dah. Nanti kita akan jumpa dengan Rasulullah ketika Rasulullah SAW memberikan air minum kita untuk kita minum di telaga Al-Kautsar. Itu yang kedua. Jadi maksud Al-Kautsar juga ialah telaga Al-Kautsar sendiri.
Okey, seterusnya pelajar kena tahulah sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Kautsar ini. Saja-saja ke? Oh, tidak macam tu pelajar-pelajar. Allah turun tu ada sebab yang sangat besar kepada hamba-Nya. Okey, dan sini Ustaz gariskan ada tiga sinopsis yang terdapat dalam surah Al-Kautsar ini. Pertama, Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW bahawa engkau telah, wahai Muhammad, kamu telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Rasulullah digandingkan dengan nama Allah dalam kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang tak sebut nama Muhammad dalam solatnya, maka dia batal solat dia. Tak sah solat. Sebab apa? Sebab syarat sah solat mesti selawat dengan nama Nabi. Tayat akhir kan? Siapa dia solat tidak sebut Nabi Muhammad, maka dia solat dia adalah tidak sah. Okey, hebatnya Rasulullah SAW. Orang yang begitu hebat sekali, kita umat dia mestilah mendapat tempias lah. Mendapat nikmat juga. Jadi kita sangat beruntung Allah lahirkan kita di dalam umat Nabi Muhammad. Okey, yang kedua pelajar-pelajar, Allah menyuruh melaksanakan solat dan berkorban. Ini menjadi dalil, kalau kita tengok dalam Quran, dalil yang menyatakan bahawa berkorban. Bukan cerita Piramli itu. Berkorban apa saja. Betul juga yang tu. Tapi yang berkorban di sini, ini maksudkan ialah berkorban pada hari raya nanti. Tak lama lah. Hari Selasa ni lah. 10 Zulhijjah kita akan merayakan Aidil Adha. Kemudian kita ada hari Tasyrik 3 hari. Menjadikan kita 4 hari semuanya pelajar. Mungkin ayah kamu, mak kamu atau keluarga kamu terlibat dengan menyembelih haiwan. Tak kira lah lembu ke, kambing ke, biri-biri ke, atau kerbau. Mungkin juga keluarga kamu terlibat dengan penyembelihan unta. Tak ada masalah. Semua haiwan tersebut boleh digunakan untuk menyembelih di hari hari raya nanti. Kita ada satu, jadi kita diharamkan berpuasa pada 4 hari itu ya. Allah haramkan kita berpuasa pada 4 hari itu sebab hari itulah hari kita menyambut hari raya. Raya. Dan daging-daging itu kita akan bahagikan kepada orang miskin, jiran-jiran kita lah. Okey. Jadi dalilnya ialah daripada surah Al-Kautsar ini. Allah menyuruh kita solat. Wassalli li rabbika wanhar. InsyaAllah kita akan tengok lepas ni. Lepas tu Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Rasulullah. Sebab ketika Rasulullah menyampaikan dakwah, orang musyrikin Mekah ni telah menghina Rasulullah. Dia kata, Muhammad, daklah Tuhanmu benci kepada kamu sebab kamu tidak ada anak lelaki. Solehah Solehah. Habib Rasulullah SAW dikatakan tidak ada anak lelaki. Sebenarnya ada. Rasulullah ada anak lelaki, tapi anak lelaki dia mati kecil. Lebih kurang 4 tahun begitulah umur dia, kecil lagi lah. Satu anak sulungnya nama Abu Qasim. Sebab tu Rasulullah juga dikenali sebagai Abu Qasim. Bapa Qasim, anak sulung dia, tapi meninggal ketika kecil lagi. Kemudian Rasulullah ada anak anak lelaki lagi namanya Ibrahim ketika di Madinah dengan isterinya nama Maryam Qibtiyah. Itu pun meninggal dunia juga pada waktu kecil. Jadi gitulah. Ketika di Mekah Abu Qasim sebab itulah Rasulullah sentiasa dihina kerana dia tidak. Dikatakan Rasulullah ni Allah benci dan dihina kerana apa? Tidak ada anak lelaki. Anak lelaki pun dah meninggal. Dihinanya. Jadi orang yang macam ni dia akan mendapat penghinaan. Sedangkan Rasulullah tidak dihina. Keturunan dia sampai sekarang pun ada lah. Macam di Terengganu ni ada keturunan Syarifah, Syekh Syed Syarifah. Itu betul lah tu. Tok Syekh Peladuyung tu lah. Itu antara keturunan Rasulullah. Dia nama dia kekal lagi Syarifah, Syed apa semua tu. Ada yang nama Habib di Indonesia, ada nama Habib apa di Yaman apa semua. Itu adalah keturunan Rasulullah tu. Okey, keturunan ni masih lagi dapat dikesan lah. Sedangkan orang yang hina dia dulu tak apa mana lah. Itu satu. Yang kedua lagi yang lebih hina lagi hidayah. Maknanya dia tidak mendapat hidayah. Sebab apa? Dia hina Rasulullah. Maka orang ini terputus daripada hidayah. Abu Jahal contohnya lah. Dalam surah Al-Alaq. Macam mana dia nak bunuh Nabi, dia nak hina Nabi ketika Nabi solat. Surah Al-Alaq kalau kamu baca. Orang macam ni tidak dapat hidayah. Terputus hidayah. Mereka mati dengan kafir. Allahu Akbar. Macam bapak saudara ni sendiri Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Saya sela naran zat. Kamu baca dalam surah Al-Masad. Saya sela naran zat al-hab. Bapak dia sendiri akan masuk ke dalam neraka. Ni terputus daripada hidayah Allah. Ini yang kita takut sekali ni. Terputus keturunan tak apa. Dah atas dunia. Dia kahwin tiba-tiba tak dapat anak. Siapa dia mati tak ada anak. Putus keturunan dia. Okey, tapi dia dapat hidayah, dapat Islam. Itu tak ada masalah. Tak.
Tapi yang terputus hidayah ni takut ni, terputus. Allah Akbar. Okey, itu 3 mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita pelajar-pelajar pada petang ini ya. Jadi bila kita baca surah Al-Kautsar, dalam kepala kamu ada 3 ayat, 3 perkara penting yang Allah nak sampaikan kepada kita ialah nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Dalam konteks kita ialah Allah berikan nikmat kepada kita. Pelajar-pelajar. Allah bagi kita Islam besar tu. Besar Islam, jadi nikmat Islam tu. Kamu tahu tak? Berapa juta orang dalam dunia yang dilahirkan ni dalam keadaan kafir. Tapi kita tak, Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam, lepas tu diberikan ibu bapa kita pula dia faham tentang Islam. Dia sayang pada kita, dia letaknya dalam hak tahfiz supaya anaknya hafal Quran. Supaya anak mempunyai akhlak yang baik, supaya anaknya mendapat pendidikan agama. Oh, kita telah mendapat nikmat besar yang Allah hadiahkan kepada kita. Satu, nikmat Islam, yang kedua, nikmat iman. Okay, tengok pelajar-pelajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tadabbur pada diri kita. Tadi pada Rasulullah, pada kita pula. Bila Allah berikan nikmat, maknanya kita dapat nikmat yang banyak. Kesihatan sekarang tak. Jangan kita bazir masa dengan bermain game saja. Tak boleh. Sebab tu ustaz cipta juga game. Sebab takut kamu tak adalah kamu membazir masa. Jadi bermain game. Game ustaz ni dapat pahala. Sebab apa? Mengandungi kalimah Allah. Okey, yang kedua, Allah menyuruh kita melakukan solat dan berkorban tadi ya. Sebab kita tak lama lagi kita akan sambut hari raya. Yang kedua, orang yang menghina kerja-kerja dakwah. Bukan zaman Nabi saja, zaman kita pun ada juga orang yang hina kerja-kerja dakwah. Dia hina para ulama, dia hina Islam lah. Orang macam ni dia tidak akan mendapat hidayah. Sebab dia jadi musuh Islam. Macam orang Yahudi lah. Orang Yahudi. Dia nak bunuh orang Palestin yang memperjuangkan Islam. Okey, ni besar dosa dia. Jadi orang macam ni akan dihancurkan oleh Allah. Atas dunia, di akhirat nanti. Di akhirat, of course, mereka akan terputus abdar. Jadi kita, jadi abdar ni, kumpulan abdar ni, berlaku zaman Rasulullah, zaman kita pun masih berlaku. Sebab tu Al-Quran ni sangat relevan. Sepanjang zaman, sepanjang masa, anywhere, any place, any time. Quran itu sangat sesuai. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya pelajar-pelajar, apa lagi kamu? Okey, selepas kamu menguasai sinopsis. Biar kamu tahu bila surah dibacakan surah Al-Kautsar, sekarang Tik Imam baca banyak surah Al-Kautsar ni. Tik Imam baca banyak surah Al-Kautsar sebab dia ada kaitan dengan korban, peristiwa korban. Sebab dia menjadi dalil. Kadang-kadang Tik Imam dah baca ayat panjang dalam rakaat yang pertama. Kemudian rakaat kedua terus dia baca surah Al-Kautsar. Sebab Al-Kautsar pendek aje. Macam ustaz tadi baca solat subuh tadi ustaz baca surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at panjang lah. Masuk rakaat kedua kita baca surah Al-Kautsar. Rakaat pertama dah panjang dah. Rakaat kedua kita baca surah Al-Kautsar. Okey. Okey, seterusnya pelajar-pelajar kita terus kepada penguasaan yang kedua. Apa yang kamu kena kuasai untuk kamu menguasai surah Al-Kautsar ini? Iaitu kena tahu kalimah cerai ataupun dia panggil sebagai cerakinkan kalimah. Okey, tengok sini. Cerakinkan kalimah. Kamu boleh bayanglah surah Al-Kautsar ini pelajar-pelajar. InsyaAllah boleh faham tak? Okey. Cuba kamu cerakinkan dia. Buku kamu tak ada buku teks ada bersama kamu lah. Okey, buka buku tu. Buku tu kamu tengok. Cuba cerakin dulu. Zup, cerakin ya. Satu persatu. Okey, cuba kamu cerakin. Okey, pertama inna. Okey, inna tu tengok. Inna tu, tu satu perkataan. Inna satu perkataan. Na tu satu perkataan. Kalau kita tak biasa, tak belajar bahasa Quran, kita tak tahu. Kita ingat satu perkataan je. Sebenarnya tidak. Dicantumkan. Dua perkataan sebelah tu. Inna satu, na tu satu. A'toina satu perkataan. A'toina satu perkataan. Kemudian ka. Ka tu. Al-Kautsar satu perkataan. Fa. Okey, bercantum tu. Fa dengan solli. Jadi fa satu perkataan, solli satu perkataan. Ini bersama. Kalau orang tak belajar bahasa Quran, dia tak tahu. Dia ingat satu perkataan. Li satu perkataan, rab satu perkataan, ka satu perkataan. Okey. Li rabbika macam nampak satu perkataan tapi sebenarnya di tiga perkataan. Wa satu perkataan dan haw satu perkataan. Okey, inna ni lah yang sama dengan inna ni. Inna ni ya. Inna. Syani'a satu perkataan. Okey, syani'a satu perkataan macam berkabung tu lah. Bercantum. Ka satu perkataan, huwa satu perkataan. Al-abtar satu perkataan. Okey, boleh belajar? Senang je lah. Senang je kalau kita belajar. InsyaAllah. Jadi kamu nak belajar ni, kamu kena ada semangat untuk menguasai surah Al-Kautsar. Jangan kamu pandang remeh. Walaupun surahnya pendek, tapi isi dia penuh makna yang tersirat dan yang tersurat. Okey.
Seterusnya yang kedua ialah maksud. Ini paling penting kamu kena tahu maksud. Okey. Maksudnya inna ialah sesungguhnya. Sesungguhnya inna. Okey, yang inna tu sesungguhnya, na tu kami. Sesungguhnya a'tayna, kami telah berikan. Okey, ini kata perbuatan lepas lah. Sebab ada telah, lepas tu dia ada ganti nama diri dengan perbuatan tu sendiri. Kami telah berikan. Okey, sesungguhnya kami telah berikan. Kami dua kali lah. Tapi dalam terjemahan biasa kita akan mengolah satu, maknanya sesungguhnya kami telah berikan. Okey, ka tu maksudnya apa? Ka ialah, ka apa maksud dia? Ka hang. Hang lah. Engkau. Okey, Al-Kautsar maksudnya nikmat yang banyak. Kita dah bincang tadi. Inilah yang menjadi nama surah kita, Al-Kautsar. Okey, seterusnya pelajar-pelajar yang diredai, yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kamu pelajar hafiz, kamu selalu baca Quran. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Al-Kautsar tak habis lagi tadi. Okey, nikmat yang banyak Okey, nikmat yang banyak. Banyak yang kita cerita tadi kepada Rasulullah, dan kita sebagai umat Nabi pun banyak juga nikmat yang Allah berikan. Biasalah macam kita lah gini atas dunia, atas dunia. Bapak kita orang kaya, kita anak orang kaya. Mestilah kita akan mendapat kemewahan, betul tak? Mendapat dapat naik kereta sedap, rumah pun ada aircon belaka, tandas pun ada aircon juga. Makan pun selalu sedap, makan takoyaki pagi, petang makan sushi, malam makan apa lagi? Makan Doraemon ke? Tiga Jepun belaka lah. Okey, sebab apa? Sebab dia orang kaya. Kita pun sama juga. Kita duduk di bawah Nabi Muhammad, Rasul yang paling unggul sekali, makhluk yang paling mulia. Tiba-tiba kita duduk menjadi umat dia, dan kita pun tunggu apa yang dia suruh buat. Tentulah kita menjadi kesayangan lah kepada Rasulullah. Kita banyak selawat kepada Nabi. Jadi mestilah kita mendapat kebaikan ataupun yang Allah berikan kepada Rasulullah tu, dia limpah, dia akan terkena juga pada kita. Sebab tu ada hadis Rasulullah SAW, berkawanlah kamu dengan orang penjual minyak wangi. Kenapa? Kerana kamu juga akan mendapat serpihan. Mendapat juga, kita kata terkena juga kebaikan, iaitu bau minyak wangi itu akan lekat pada baju kita. Minyak wangi. Tapi kalau kita berkawan dengan orang pandai besi ataupun orang welding sekarang, kita cakap dengan dia, tiba-tiba terkena juga percikan api, menyebabkan pakaian kita jadi rosak, atau mungkin juga kita rasa panas, bila tu berpeluh, bau busuk juga kita mendapat juga percikan ataupun kita kata sisa-sisa daripada kepanasan daripada api tadi. Itu hadis Rasulullah tu. Okey. Jadi begitulah kita duduk di bawah Rasulullah SAW, di bawah sebagai umat Rasulullah, dan kita ikut segala sunnah dia, insya-Allah kita akan mendapat kebaikan. Okey, seterusnya fa maksudnya maka, salli. Salli, engkau solatlah. Engkau solatlah, ini adalah kata perbuatan suruhan. InsyaAllah kita akan tengok lepas ni. Sebab ada lah. Jadi engkau solatlah. Engkau solat ke belum? Solat zuhur nanti solat ke belum? Jadi engkau semua antum semua dah solat zuhur, insyaAllah. Yang lelaki pastikan solat berjamaah. Kalau masjid atas surah dia benar lah. Sebab kita sekarang SOP lah. Mungkin dia tak benar kalau ramai sangat. Tapi dan untuk solat jemaah besok, pelajar muslimin, jangan ada alasan. Kamu kena pergi awal esok. InsyaAllah kamu boleh sembahyang solat. Solat jemaah lah, kita boleh solat jemaah lah. Minggu lepas tak boleh, 2 minggu lepas. Minggu lepas kita dah boleh solat berjemaah. Okey, fasalli, engkau solatlah li kerana ataupun kepada, maka engkau solatlah kerana Tuhan. Rabbi maksudnya Tuhan. Ka engkau. Okey, seterusnya wa maksudnya dan. Dan anhar maksudnya engkau berkorbanlah. Sebab tu ada pandangan mazhab lain. Kita ni mazhab Syafi'i Ada mazhab lain, mazhab Hanafi, dia kata hukum berkorban tu adalah wajib. Sebab dia ambil dalil ni. Sebab Allah kata engkau berkorbanlah, wanhar. Maka dia menjadi dalil wajib mazhab Hanafi. Tapi mazhab Hanafi ni kena belajar pun juga. Iman Hanafi. Dia ada lagi fardu dengan wajib. Dia beza. Kita kalau wajib macam fardu lah. Tak buat biasa lah. Tapi mazhab dia lain. Tapi bagi mazhab kita, berkorban itu ialah sunat muakkad. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Sangat dituntut. Dan kita zaman sekarang ni bertuah. Kalau kita kurang duit sikit, kalau di Malaysia ni mungkin mahal. Lembu seekor satu bahagian mungkin 700, 600 lebih. Tapi kalau kita berkorban di luar negara, murah sikit. Macam Ustaz ambil luar negara.
masa negara India, di apa tu, di Bangladesh. Kalau kita ambil yang tu dia murah sikit lah, biasa 300 lebih gitu aja lah. Tapi mungkin pahala kurang lah sikit kot. Tapi kita boleh bantu negara yang tak mampu, Myanmar apa semua. Kita boleh ambil juga. Tapi yang penting ialah pada hari tu, amalan yang Allah paling suka sekali pada hari tersebut, pada 10 Zulhijjah, ialah amalan berkorban. Tu ada hadis Rasulullah ya. Berkorban yang Allah paling suka sekali amalan pada hari tersebut. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, kamu dah tulis dah? Okey. Okey, engkau berkorbanlah. Seterusnya ayat yang ketiga, pelajar-pelajar yang sangat disayangi oleh Allah. Sebab kamu ni masuk kelas ustaz ni sebab apa? Sebab kamu nak menguasai bahasa Al-Quran. Kamu nak tahu makna Al-Quran. Sebab kita ni lahir bukan orang Arab dah. Kita ni dilahirkan sebagai orang Melayu. Orang Melayu, walaupun nampak muka Korea sikit, ramai minat Korea tu. Kita tak faham bahasa Quran sebab bahasa Quran bahasa Arab, bukan bahasa kita tak faham. Tapi tak apalah, kita belajarlah sedikit demi sedikit, insya-Allah lama-lama jadi bukit. Daripada satu perkataan, 2-3 perkataan kita tambah lah bahasa Quran, insya-Allah. Daripada surah Al-Fatihah kita hafal, Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah Al-Masad, surah An-Nas, surah Al-Kafirun, surah Al-Kautsar pada petang ini. Berapa dah perkataan di situ dah. Okey, insya-Allah petang ni kita ada permainan. Game yang Ustaz cerita untuk surah Al-Kautsar. Insya-Allah kita akan tengok. Sebelum kamu nak main game, kamu kena hafal dulu ni. Sebab game tu nanti dia akan tanya semua ni perkataan-perkataan ni. Jangan terus main game, tak tahu apa tak. Main tembok-tembok gitu je, tak boleh gitu. Hafal dulu yang ni, barulah kita boleh bermain game ya. Baru seronok bermain game. Kamu akan dapat 100 markah. Okey, semula kita balik sini pada ayat yang terakhir, ayat yang ketiga. Inna ni macam ni juga. Cuma na ni dia ada nun alif na yang kami ya. Yang ni tak ada kami ni. Jadi yang ni separuh lah inna awal ya. Okey, inna maksudnya sesungguhnya. Ini ialah kata partikel. Dia panggil haraf taukid. Ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil penegasan. Bila Allah nak menegaskan sesuatu perkara, Allah akan menggunakan taukid. Contohnya macam surah Al-Asr. Wal asri. Demi masa. Sumpah tu. Itu antaranya lah. Okey, jadi yang ni innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Khusr, kerugian. Inna, sesungguhnya. Sama dengan ini. Allah tak guna taukid, penegasan bahawa sesungguhnya orang yang membenci engkau, wahai Muhammad. Musyrikin Mekah benci sangat kamu tu sampai teruk sangat, sampai nak bunuh Rasulullah. Sehingga menyebabkan Rasulullah terpaksa berhijrah ke Madinah. Nak bunuh Rasulullah. Benci sangat kepada Rasulullah. Orang macam ni, dia al-abtar, dia terputus. Terputus apa? Terputus hidayah daripada Allah. Tidak masuk Islam. Hidup zaman Rasulullah. Tengok perangai Rasulullah, molek comel apa semua. Kita ni tak hidup. Kita ni tak ada. Kita kata, walaupun ulama dia ada juga kesilapan dia lah. Tapi Rasulullah ni, wahyu turun pada dia. Allah maknanya kita boleh tengok seorang yang dijamin masuk syurga. Boleh tengok dia. Perangai baik apa semua, tapi tiba-tiba kita tak beriman juga dengan Allah. Orang macam ni, Allah apa gunalah dia hidup di zaman Rasulullah. Jadi musuh Allah pula. Jadi yang terputus dengan nikmat Islam tu paling besar sekali lah. Jadi kita alhamdulillah lah, kita hidup walaupun kita tak pernah lihat Rasulullah, insya-Allah kita akan minum dalam telaga Al-Kautsar. Nikmat ni minum dalam telaga Kautsar. Dikatakan siapa yang minum air dalam telaga Al-Kautsar ini, dia tidak akan sekali-kali merasa dahaga. Dia tidak akan merasa thirsty, merasa hungry. Kenapa? Dia telah minum air ni. Ada ulama kata walaupun dia tak akan masuk neraka. Maknanya Zabillah, kita tak mau masuk neraka. Cerita dia mendapat minum, tiba-tiba bila timbangan amal dia masuk neraka. Orang masuk. Ada juga macam tu. Tapi bila masuk neraka dia tidak dahaga. Sebab apa? Kesan daripada dia minum air telaga Al-Kautsar. Apatah lagi orang tu masuk syurga lah. Macam kita semua, insya-Allah. Okey, jadi Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar yang berada di padang mahsyar, dikatakan dia punya muara. Macam kita lah, sungai kita atas dunia kan. Sungai Terengganu tu. Sungai Terengganu ni kamu tengok tepi dekat Jabatan Sultan Mahmud. Dia ada muara dia. Situ kat Kuala, muara ni punca sungai tu mari daripada mana?
Cuba kamu bawa perahu sekali. Kalau kita bawa perahu lah. Kita pergi begitu dia ada jumpa di pangkal apa tu dia panggil hulu sungai tu. Okey, hulu sungai tu dikatakan pada mahsyar nanti dia ada telaga dan dia direct terus pergi kepada syurga. Allah Akbar. Tak boleh bayang kita macam mana lah. Telaga tu. Telaga tu dia ada sumber air dia masuk daripada syurga. Allahu Akbar. Itulah perjalanan manusia di padang mahsyar nanti. So bangkit dari kubur, kita akan pergi kepada mahsyar. Selepas itu di padang mahsyar macam-macam peristiwa ada situ. Macam-macam peristiwa yang berlaku di padang mahsyar tu. Yang masanya lebih lama daripada kita hidup atas dunia lagi. Alam kubur tu lama dah. Sebab tu orang yang bijak ni, dia kata orang paling bijak adalah orang sentiasa mengingati mati. Sentiasa mengingati mati. Dia ingat tentang alam kubur. Dia ingat di padang mahsyar susah. Dia ingat ketika titian sirat macam mana nak meniti titian sirat. Bila dia bayang-bayang gitu dia menjadi akhlak yang baik. Kalau orang tu hina dia relax je. Allah, ini sekejap je atas dunia ni. Berapa tahun sajalah. Macam ustaz lah. Orang sekejap lagi. Ustaz ni muda lagi. Macam sekolah menengah lagi. Tapi sekarang, dah umur berapa 50 dah. Sekejap je atas dunia. Berapa tahun baru hidup pada ingat yang sekejap tu dalam 30 tahun, 40 tahun lah. Tapi rasa sekejap. Atas dunia betul sungguh lah. Jadi di alam kubur lagi lama lah. Di padang mahsyar lagi lama. Jadi bila orang tu dia beringat perkara-perkara ni, dia menyebabkan dia kurang main game. Dia suka main game Ustaz Fendi. Sebab apa? Game Ustaz Fendi dia banyak permainan yang mengandungi kalimah Allah. Dia suka macam tu. Dia tak berapa suka dah main-main game yang membazir masa tak tentu haruh. Kadang-kadang main game berpasukan ni dia marah pula ke kawan-kawan dia. Dia menyumpah pula kawan-kawan dia. Tak pasal-pasal lah. Baiklah kamu main game Ustaz senang dapat pahala. Okey, kita dah hampir pukul 3 ni. Kita tengok lagi. Inilah kita dah tengok berkenaan dengan maksud ya. Semua kita dah menguasai insya-Allah. Perkataan-perkataan inna sesungguhnya kami a'taina, kami telah berikan. Okey, seterusnya kita tengok pula pelajar, kita tengok penguasaan yang lain iaitu penguasaan jenis kata. Penguasaan jenis kata. Apa maksud jenis kata? Jenis kata ni ialah jenis perkataan tersebut adakah dia kata nama, ismun, isim, ataupun dia adalah harfun, ataupun kata partikel, ataupun dia adalah kata perbuatan fi'il. Fi'il terpecah pada 3 pula, divide by 3 word ataupun 3 kalimah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok inna maksudnya sesungguhnya. Warna orange ini ialah kata nama partikel warna orange tu. Okey. Yang warna hijau ialah kata nama perbuatan. Dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab kita tahu bahasa Al-Quran, kata perbuatan ini bentuk dia, format yang kita guna ialah ganti nama diri, kemudian perbuatan itu sendiri. Ini berbeza dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kalau perbuatan ialah macam ni kami telah berikan. Kalau perbuatan dalam bahasa Melayu berikan je lah. Kami telah tak boleh. Ni bukan perbuatan ni. Bahasa Melayu tapi dalam bahasa Al-Quran dia campur sekali ni. Dia kena ada ganti nama diri. Contohnya a'taina, kami telah berikan. Kami di sini maksudnya siapa dia? Kami ni ialah maksudnya siapa dia? Siapa tahu? Siapa tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kamu kata Allah? Kami ni orang ramai. Allah satu je. Ahad. Kenapa pula Allahnya? Yang ni kena tengok tafsir. Tafsir yang muktabar. Yang pertama, kerana menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah tak? Kita nak pergi tempat orang nak bergaduh dengan kita contohnya. Jadi takkan kita pergi seorang. Mesti kita pergi ramai-ramai tak? Bila kita pergi ramai-ramai, orang tengok kita takut ramainya dia. Sebab apa? Kami datang beramai-ramai untuk menunjukkan kemegahan. Dah. Allah Subhanahu Wa Taala esa satu je. Tapi dia menggunakan kami. Sebab apa? Menunjukkan keagungan dia. Ini dalam bahasa Arab. Walaupun digunakan oleh orientalis. Orientalis yang tak belajar bahasa Quran lah. Dia kata Allah sebenarnya banyak. 3. Alasan dia sebab dia guna kami. Dia buat begitu. Dia guna bahasa dia. Dia guna bahasa dia untuk sama dengan bahasa Arab. Itu salah malu lah macam tu. Sedangkan Abu Jahal dulu, Abu Lahab dulu pun dia tidak ada guna isu macam tu. Sebab dia menguasai bahasa Arab dengan baik. Dia tahu. Bila a'taina, ni kami maknanya menunjukkan keagungan.
Abu Jahal pun tak pernah guna modal macam tu. Abu Lahab pun tak guna macam tu. Sebab mereka dua orang ni orang cerdik, orang pakar dalam bahasa Arab. Dia tahu. Cuma hati dia degil. Dia abtar, tidak mendapat, terputus daripada hidayah. Tapi dari segi bahasa mereka tahu sebab bahasa dia. Sebab tu dia tidak menggunakan isu gitu. Tak guna isu. Yang guna isu tu kebelakangan ini je, orang yang tidak menguasai bahasa Arab je. Dan menggunakan isu bahawa kami itu yang pertamalah, menunjukkan keagungan Allah. Ada juga tafsir yang mengatakan bahawa kalau Quran biasa Allah menggunakan diturunkan, Allah guna bersama dengan para malaikat. Sebab Allah menggunakan para malaikat kan menurunkan Al-Quran, maka dikatakan menggunakan kami. Ada juga tafsir macam tu. Jadi gitulah. Okey, atau kailan al-kautsar ialah nikmat yang banyak. Kita telah bincang tadi ya. Okey, jadi yang warna orange ni ialah kata partikel, warna orange ni. Kata partikel yang pendek lah, kamu tahu ya. Kita akan bincang lepas ni lebih detail lagi. Okey, yang warna biru ni ialah kata nama. Kata nama. Kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok macam mana kita nak cam. Kita nak cam tentang kata nama Okey, pertama sekali kalau kamu tengok sini kata nama ni. Kata nama. Okey, kalau tengok kita boleh tengok pada simbol dia. Di awal kalimah ini dia ada alif lam macam ni. Alif lam, maka dia adalah kata nama. Macam ni. Kata nama. Okey, yang kedua, hujung perkataan tu ada tanwin, tak kira hadapan, bawah ataupun atas. Baris tak kira atas bawah pun, hadapan pun, dia adalah kata nama, tanwin. Tapi contoh sini tak ada. Dalam surah yang lain ada lah. Masa kamu jumpa dah itulah. Dalam surah Al-Masad ada. Dalam surah An-Nasr baru ni pun ada. Okey. Dalam surah Al-Kafirun pun ada. Abidun. Abidun. Itu ialah kata nama lah. Ataupun pelajar-pelajar, kamu tengok di hujung perkataan. Di hujung perkataan itu bagi bawah. Kalau macam ni ni Rabbi. Rabbi bi ni Rabb, Tuhan. Maka bila bagi bawah, maka dia adalah kata nama. Ataupun kaedah yang kedua ialah maksud. Kita tahu maksud dia senang, kita faham lah. Contohnya ialah nikmat yang banyak. Maka dia adalah kata nama. Ganti nama diri, engkau, mereka, aku, kami, mereka, kamu berdua. Engkau berdua, dia berdua. Dua pelaki. Okey, semua itu ialah kata nama belaka ganti nama diri. Ataupun jenis-jenis orang yang membenci, orang yang terputus, orang mukmin, orang yang ingkar, orang munafik. Macam tu dah. Orang yang beriman, orang yang beramal. Okey, semua itulah kata nama belaka. Kata nama macam ni, wa dia. Okey, ka dia, ka engkau. Okey, semua itulah kata nama. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok lagi itu kata nama, insya-Allah Ustaz rasa kamu boleh menguasai dengan baik insya-Allah. Seterusnya kita tengok kata partikel ataupun harfun. Kamu belajar bahasa Arab panggil harfun lah. Okey, harfun kata partikel ni dia perkataan yang pendek. Okey, contohnya inna kita tengok tadi haraf penegasan, wa dan ba, maka li kepada tak ada. Li boleh, maka pun boleh. Bagi pun boleh. Wa dan. Okey, inilah perkataan pendek yang menjadi macam ni, fungsi dia macam ni, maka dia adalah kata partikel. Tak kira kalau tengok dalam buku teks kamu tu bahagian formula ada lebih kurang 30 lebih lah. 30 lebih. Ada lagi yang kita tak masukkan. Ada lebih bukan dalam 40 lebih macam tu je lah. Lebih kurang itu kata partikel ataupun harfun ya. Ini boleh hafal ni. Sebab perkataan ni dia sangat popular dalam Al-Quran. Banyak hafal dan dia tidak berubah. Dia adalah mabni. Apa maksud mabni? Dia kebal. Kebal maknanya dia tak berubah. Dia tak akan jadi wi, dia tak akan jadi wu. Kalau wu tu maksudnya benda lain lah. Perkataan lain. Tapi dia wa tetap waw. Kalau macam inna, dia akan tetap inna juga. Kalau fa, dia tetap fa. Dia tak jadi fu, dia tak jadi fi. Okey. Jadi perkataan kebal macam ni, mudah kita hafal sebab dia tak berubah. Jadi sebab tu dalam buku teks kita suruh pelajar hafal dulu kata partikel untuk mudahkan kamu lah. Ada pun perkataan lain tu dia berubah. Dia boleh berubah. Dia panggil sebagai mu'rab. Okey, yang mabni ni bukan kata partikel saja. Dalam kata nama pun ada yang kebal. Contoh macam allazi, kata nama apa tu, ganti nama diri tak ada. Ana, nahnu, dia tak berubah. Okey. Seterusnya pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok pula seterusnya kata perbuatan. Okey. Untuk surah ini pelajar-pelajar kita ada dua jenis yang fi'il mudhari' atau kata perbuatan semasa tak ada dalam tak ada contoh tak ada. Yang ada adalah lepas dengan kata perbuatan suruhan ataupun kata
perbuatan perintah ya. Okey, contohnya ialah a'taina tadi. A'taina ialah merupakan kata perbuatan lepas. Kenapa? Sebab tengok formula kita lah ganti nama diri iaitu kami. Kena ada perkataan telah. Telah ada berikan. Ini perbuatan. Okey, jadi ganti nama kami telah berikan. Okey. Ini ialah kata nama kata perbuatan lepas fi'il madhi ya. Okey, yang fi'il mudhari ataupun kata perbuatan semasa tidak ada. Okey, untuk yang kita ada dua kata perbuatan suruhan. Fi'il amar iaitu fasalli dengan anhar. Fa ni bukan fa ni ialah kata partikel ni, fa ni. Yang salli ni kita ambil. Salli ni maksudnya ialah engkau solatlah. Okey. Anhar maksudnya engkau berkorbanlah. Sembelih tadi lah, sembelih lembu ke, kambing ke, unta ke, kibas ke, biri-biri ke, kerbau ke tak. Okey, anhar, engkau berkorbanlah. Kita ada dua kata nama perbuatan suruhan. Okey. Okey, kita telah sampai kepada seterusnya. Kita tengok bahagian penguasaan pelajar-pelajar. Penguasaan. Pelajar-pelajar semua okey tak? Pelajar-pelajar semua? Apa khabar? 34 dari 35? Semua okey ya? Okey. Okey. Ingat semua perkataan tadi yang kita bincang tadi? Abtar apa maksud dia? Anhar apa maksud dia? Boleh ingat? InsyaAllah inna apa maksud dia? Wasalli apa maksud dia? Kena ingatlah. Wanhar apa maksud dia? Anhar. Okey. Kalau betul-betul dah ingat, jom kita main game. Kita main game. Game apa pula? InsyaAllah yang pada minggu ni Ustaz buat satu game. Game daripada Crab. Dia berbeza dengan sebelum pada ni ya. Yang sebelum pada ni kamu yang turun tu lah. Ting. Jadi kita akan bermain game bentuk lain sikit. Tapi surah Al-Kawthar lah. Al-Kawthar. Okey. Jadi nanti insyaAllah Ustaz bagi link ya. Link untuk game ni. Nanti kamu mainlah. Mainlah dengan ayah kamu, dengan mak kamu, dengan atuk, dengan opah kamu, dengan grandfather, grandmother, or your sister, lah, dengan adik-adik, dengan elder sister, dengan kakak, semualah. Dengan cousin. Kalau boleh marilah. Okey. Kita tengok permainan pertama kita, surah Al-Kawthar. Okey, di sini Ustaz ada bagi arahan pada kamu. Sebelum kamu main tu ada arahan. Iaitu pastikan anda menggunakan hafalan. Jangan tengok buku. Tengok buku dah hati ya. Tak tengok nota dah tulis apa semua pasal patahnya. Itu memang laju. Sekarang kita nak hafalan kita. Sebab dalam periksa kita tak tengok buku. Dalam solat kita tak tengok buku. Dalam bacaan Quran kita kadang-kadang bila kita hafal Quran pun kita bukan tengok terjemahan. Tapi Quran kamu ada terjemahan, okeylah. Kadang-kadang kita baca Quran mushaf yang tidak ada terjemahan jadi susah. Betul tak? Jadi kita guna hafalan kita. Itu yang pertama. Yang kedua lah masa yang diberikan ialah 2 minutes ataupun 2 minit diberi ya. Jadi kena jaga masa lah. Kalau lambat sangat nanti game dah habis, kamu belum mampu lagi menjawab soalan-soalan lain lagi. Okey. Dan yang ketiga, jumlah soalan ialah ada 13. 13 soalan ya. Perkataan sini ada 13, jadi Ustaz buat 13 lah. Tapi untuk pemarkahan akan mungkin Ustaz buat 10 untuk mudah kira markah lah. Tapi untuk game ni tak masalah. Kita kenal dulu perkataan, maka kamu jawab lah. Lepas tu dia akan keluar leaderboard. Leaderboard ni ialah nama-nama kamu beserta markah kamu dapat. Okey? Dah bersedia semua pelajar? Okey, kalau dah bersedia, genggam tangan sambil kata Allahu Akbar. Okey, dah bersedia? Okey. Masuk angkasa kita ni. Okey, ini perkataan yang diberikan. Lepas ni akan datang perkataan yang akan disoal pada kamu nanti. Ini masa dia, ini nyawa kamu ada 2 je. Okey, inna. Apa maksud inna? Kita boleh jawab? Sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Okey, sesungguhnya kami. Salah. Dah terlewat dah tadi. Okey, fa. Maka. Fa maka. Okey. Okey, alhamdulillah betul. Ada satu lagi nyawa. Dan. Bagus. Kamu boleh buka semua mikrofon, tak ada masalah. Biar bising pun tak apa. Salli. Engkau bersolatlah. Engkau bersolatlah. Okey.
Okey. Kalau lambat dia keluar. Okey, seterusnya. Huwa. Ya. Ya. Okey, ingat nyawa ada satu lagi ni. Kalau silap lepas ni habislah. Anhar. Engkau berkorbanlah. Engkau berkorbanlah. Okey, alhamdulillah. Satu lagi. Ka. Engkau. Kau. Kita tengok masa nak habis dah ni. Cepat laju sikit ya. Al-Kautsar. Hikmat yang banyak. Yang banyak. Okey, bagus. Nampaknya kamu dah menguasai dengan baik sekali. Abtar. Yang terputus. Yang terputus. Okey. Ada banyak lagi ni. Masa 12 saat lagi ni. Ni lambat sikit tau. Ustaz buat laju lah sikit lah. Taida. Kami telah berikan. Okey, bagus. Okey, masa 5 saat kita tak sempat Okey, masa dah habis lah. Okey. Tapi tak apalah, kita boleh main soalan-soalan ni memang lambat lah. Ustaz tanya kamu semua lah. Nanti kamu main soalan-soalan, kamu kena buat laju lah. Buat laju main soalan ya. Okey. Okey, leaderboard kita. Okey, kamu kena masuk dalam leaderboard ni, letak nama kamu. Contohnya nama kamu ialah apa dia? Nama kamu ialah Solehah contohnya. Solehah. Ni contoh je ni. Tidak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Solehah. Okey, contoh aja ya. Okey, seterusnya kamu kena tekan ni. Okey, kelas kamu kelas apa? Contohnya kamu kelas 3. 3 apa? Contohnya kamu kelas 3 Asim contohnya lah. Kamu tulislah 3 Asim. Okey. KSIM. Ni contoh je. Tidak ada kaitannya hidup ataupun yang mati. Okey, kamu ke enter lah. Okey, bila demikian nama kamu akan tercatat di sini. Ni Solehah 3 Asim. Tapi rupa-rupa ada lagi orang yang lebih tinggi. Tadi ya kelas Ustaz tingkatan 2 tadi ya. Kita sama tingkatan 2 tadi berjaya dalam masa tu. Dapat tinggi lagi markah 10 dia betul ya. Ni 9 je. Okey, tak apalah, ini saja-saja je ni. Lepas tu kamu cubalah. Dia ada 10 ranking terbaik. Dan setiap 10 ranking ni dia ada hadiah masing-masing. Hadiah. Yang tak silap, yang ni pergi ke Jepun tak silap. Yang ni pergi ke Korea, yang ni pergi ke China, yang ni pergi ke mana ni? Ke Amerika, ke England, ke Kenya apa dia? Yang bawah ni pergi ke Kenya dia. Kenya, kamu tahu negara mana Kenya? Kenya, Somalia, Nepal, Bangladesh. Bukan begitu itu saja Ustaz buat gurau je tu. Okey. Okey, jadi kamu kena check baliklah. Okey. Ataupun lepas tu kamu rasa boring lah, dah lama bermain game ni. Sebenarnya kamu banyak lagi kamu boleh tukar sini. Kamu boleh tukar dalam bentuk, tadi kita main angkasa lepas lah. Kamu boleh tukar dalam bentuk lain pun ada, tak ada masalah. Okey, kemudian kamu nak main juga game tadi, kamu sulit, tapi dia masih lagi Al-Kautsar. Kamu nak bermain game lain pula, kamu nak main game makan-makan. Boleh? Game makan-makan. Game ni Maze Chase. Okey, tapi kamu kena tahu teknik macam mana bermain dengan game Maze Chase ni. Okey, kita tengok Okey, dah bersedia bersedia untuk game tu. Okey. Game ni makan-makan ni. Okey, soalan ialah ni, Anhar. Ini kamu. Okey, apa maksud Anhar? Nikmat yang banyak. Jadi kamu kena bawa kamu ni pergi ke Anhar lah. Engkau berkorbanlah. Okey, ni melampaukan masa ni. Okey. Anhar, engkau berkorbanlah atas Okey, jadi kamu kena bawa dia pergi sana. Bawa kamu lah. Kamu jadi mana merah. Okey. Jangan pula kamu pergi jangan pergi sini. Kalau kamu bercium dengan dia, kamu bertemu dengannya, maka kamu akan matilah. Nyawa ada 3 ni. Okey. Fa, apa maksud fa? Maka. Jadi maka kamu kena bawa kamu ni merah ni pergi ke maka. Jangan berlawan dengan yang warna biru tu. Okey. Kena gigit dah. Sebab apa? Sebab kamu telah bertembung dengan biru ni. Jadi Ustaz rasa kamu lebih mahir lah main game ni lah. Kamu boleh main juga game. Nyawa ada sini nyawa ada sini. Okey. Ataupun kamu nak bermain dengan game, ataupun kamu nak tukar tema lain pula. Nak tukar tema lain pun boleh.
Contohnya kamu nak tukar sekejap ya. Oh, yang ni lain pula. Yang ni jangan keluar nama, nanti kamu boleh tengok lah. Okey, contoh kamu nak bermain game mash up pula. Boleh, tak ada masalah. Okey, tekan mash up. Lepas tu, kamu tekan yang ni besar ni best sikit lah. Terutama handset. Bila kamu guna handset, kecil lah. Kamu tengok, bila kamu guna handset, kamu akan tengok permainan mana yang sesuai dengan kamu. Sebab handset kecil. Kalau kamu guna laptop, guna desktop, tak ada masalah. No problem because you can see size, the real size, besar size. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau kamu guna handset, dia kecil sikit ya. Bila perkataan tu banyak, maka kecil tulisan dia. Tapi kalau mata kamu tajam, tak apa. Tapi kalau kamu pakai spek mata, dah agak sukar lah. Macam Ustaz pakai spek mata, tak nampak dah. Okey, kita bermain game mash up. Okey, mash up Okey, surah Al-Kahf, mash up. Okey, tekan dia. Start. Okey, mash up ni lah kamu macam bawa kereta. Kamu bawa dia pergi parking dekat ruang kereta ni. Boleh? Sama-sama? Okey, contohnya kita tengok nikmat yang banyak. Okey, apa maksud nikmat yang banyak? Cuba cari. Ni macam kereta lah. Apa maksud nikmat yang banyak? Al-Kausar. Al-Kausar. Maka kereta kamu kena bergerak. Bom, bom, bom. Parking biar betul. Dia, apa maksud dia? Dia. Huwa. Okey. Biar betul biar betul parking. Tuhan engkau. Rabbika. Okey, bagus. Okey. Engkau berkorbanlah. Al-Anhar. Okey. Sesungguhnya. Brum 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 brum. Brum. Mana sesungguhnya? Inna. Inna. Okey. Engkau. Ta. Lagi sikit ya. Kita masuk sungguh. Engkau bersolatlah. Soli. Okey. Parking betul-betul. Maka. Fa. Okey. Kami telah berikan. A'tayna. Orang yang membenci. Syani'aka. Okey, dan ya. Yang terputus. Abtar. Okey, dan akhir sekali. Bila kamu dah jawab semua, kamu kena tekan submit answer. Dia ada guru, dia akan write secara automatik. Kita tengok, betul ke tidak? Okey. Alhamdulillah. Betul semua. Bagus. Okey. Bila kemudian dia akan keluar leaderboard. Pastikan tulis nama. Tulis nama. Okey. Contohnya nama kamu ialah, apa nama kamu? Okey. Contoh nama kamu ialah apa tu? Cheng Ho. Jadi kamu tulislah Cheng Ho. Kamu tulis nama betul, jangan nama salah pula. Ni Ustaz buat itu je ni. Nanti kamu buat nama mengarut pula lain. Jangan. Ustaz buat ni untuk tunjuk je. Cheng Ho kelas 3. 3 apa? 3 Iman Asy-Syafi'i contohnya. Syafi'i lah. IS Cheng Ho. Okey. Okey, nombor 3 dia. Ni ada pelajar dah masuk ni. Ustaz pun tak main, dia main ni. Tapi tulis nama betul tulis nama betul, panjang sikit. Tulis. Nanti nama kamu lah mesti tinggi lagi lah. Sebab dia kira masa masa ni dia kira ni. Ni masa pendek lagi ni. Dia masa pendek. Yang ni lama 2 minit lebih ni. Kalau boleh kamu buat 15 saat. Contohnya lah. Main seorang-seorang nanti boleh lah. Main ramai-ramai, memang lambat. Okey. Contohnya kamu nak tukar tema. Tema ni boleh tukar ni. Tadi kita main angkasa lah. Sekarang kamu nak main yang jungle pula, hutan. Boleh juga. Dia akan tunjukkan suasana hutan. Sebab kamu suka hutan lah. Okay, kita main quiz ya. Adalah bentuk hutan pula. Kalau tadi pun boleh. Kalau main match tu boleh juga. Hutan. Boleh juga. Tapi suasana lain lah sikit.
Hutan. Permainan tu tak sama juga. Ni bukan hutan, ni klasik ni. Kejap tak masuk je. Ni hutan. Mana tadi hutan? Tak ada. Okey, tak apalah. Okey, contohnya kamu nak main dalam bentuk ni. Hutan tadi best juga. Ini contohnya apa ni? Ni macam typewriter zaman dulu lah. Zaman dulu masa ustaz dulu belajar macam ni lah typewriter. Komputer tak ada lagi masa tu. Okey, boleh juga macam ni. Tapi gelap sikit yang ni lah. Buat dia. Okey. Boleh juga macam ni. Kamu boleh tukar dia punya dia panggil fan, apa tu, dia punya suasana tu suasana tu. Okey. Ustaz nak cari hutan ni, hilang dah hutan. Di mana dah hutan? Okey, tak apalah. Ni ada hutan ni. Okey. Ya hutan cuba kita main hutan ni, jungle. Dia bawa cerita hutan lah. Kita dengan hutan. Hutan. Sama lebih kurang juga, tapi sebenarnya ada daun pisang lah, daun-daun. Jadi kamu kena bawa lah macam tadi. Apa dia? Parking lah. Bawa sini. Okay, dan apa dia dan? Dan wow lah. Seronok ni. Sambil-sambil seronok, dapat pahala. Kamu tak sedar malaikat sebelah kanan kamu tu. Malaikat sebelah kanan kamu sedang mencatat apa kamu tak tahu. Sedang mencatat pahala kamu. Sebab kamu sebut ni. Siapa sebut satu kalimah, Rasulullah kata kalimah Quran, bukan satu pahala dia dapat. Dia dapat 10 pahala. Satu perkataan je, 10 perkataan. Allah. Sebab kamu tahu bahawa ini adalah ayat Al-Quran. Tapi kalau kamu orang Arab lah, cakap bahasa Arab tapi dia tak fikir Al-Quran, dia fikir benda lain. Itu tak dapat pahala. Sebab bahasa Arab ni memang, bahasa Quran ni memang bahasa Arab. Itu tak dapat pahala. Tapi kita ni kita fokus dalam kepala kita tak. Ini adalah surah Al-Kautsar. Ini adalah Al-Quran. Maka bila kamu main macam ni, inna, kamu tak tahu, kamu sebut je. Dah berapa kali kamu sebut, tak tahu tak? Inna, sesungguhnya, sesungguhnya. Berapa kali kamu sebut tu, kamu tak perasan. Malaikat sebelah kamu, malaikat atik tu sedang mencatat 10. Kalkulator dia tu, banyak dia tulis tu. Inna, sesungguhnya, kamu duk cari. Inna, sesungguhnya. Kamu bawa sini, kamu duk tengah fikir inna tu, banyak pahala kamu dapat. Sebab tu kata Ustaz kata tadi, kamu main game ni berapa pahala tak perasan, nampak tak? Tuhan engkau, Rabbika. Kamu ambil, kamu tulis Rabbika. Berapa pahala kamu dapat tak? Sambil-sambil menikmati suasana di dalam hutan. Ada katak. Kamu boleh tengok katak, kamu boleh tengok daun-daun. Lama, kamu pun nak masuk hutan sekarang tak boleh dah. Nanti kamu tak boleh merentas negeri lah. Kamu kena duduk dalam rumah kamu je lah. Lama dah kamu tak tengok hutan. Tapi bila main game ini, kamu boleh bermain dengan katak-katak dan juga haiwan di dalam hutan. Seronok bermain game ni. Okey, seterusnya kamu nak main lagi. Apa lagi? Banyak ada sini ni. Kamu nak jadi cowboy. Macam-macam kamu nak jadi cowboy. Semua ada juga. Kamu nak jadi cowboy. Boleh tak kita main game dengan cowboy? Dia ada setengah game, dia tak boleh, bukannya boleh main semua. Ada juga yang tak boleh. Tapi kita cuba Anda tahu boleh jadi cowboy kita pada petang ini, pelajar-pelajar. Islamic cowboy okey. Benda cowboy buat ni. Ustaz pun tak pernah main ni. Okey. Okey, kamu kena bawa perkataan ini letak dekat cowboy, dekat kuda ni. Tapi kuda ni kamu jangan sembelih pula sebab dah haiwan yang boleh berkorban tidak termasuk kuda. Kuda ni boleh makan tak? Siapa tahu kuda boleh makan tak? Boleh. Boleh? Tak boleh? Boleh. Boleh makan kuda? Boleh. Lepas tu kamu nak sembelih kan kuda? Boleh. Kamu pernah tengok tak orang sembelih unta macam mana? Dok. Siapa yang pernah tengok orang sembelih unta macam mana sini? Ada tak? Dok. Kalau betul saya nak bagi kuda seekor ke dia. Tak pernah tengok unta macam mana cara dia sembelih. Dia beza pelajar-pelajar semua. Pelajar-pelajar yang disayangi oleh Allah sebenarnya dia sembelih unta ni cara dia cocok kat tekuk. Dia ada pisau dia.
Unta tu dalam keadaan berdiri lah. Tak perlu lah macam kerbau ni. Macam lembu terpaksa roboh lah. Kadang-kadang terlepas pula, lembu tu pula kejar orang. Pergi sembelih orang. Tak silap buat lah. Begitulah, lembu payah sikit dia nak roboh apa semua. Kena ada kemahiran lah. Tanduk dia tajam, macam-macam lah. Tapi unta ni, dia berdiri gitu je. Jadi penyembelih tu pergi dekat, dia ambil pisau, dia cucuk aja dekat tekuk dia. Kena daripada orak dia tu, dia sikit sembelih macam tu. Cara sembelih unta. Dia sembelih, lepas tu menyebabkan dia ada dua kaedah lah. Antara dia yang cocok, tapi yang tu yang lebih, Ustaz tengok lebih ramai guna lah. Cocok cocok dia keluar. Lepas tu darah dia keluar semua, lepas tu dia itulah. Mati ya. Tu boleh makan lah unta. Okey, tak apa. Itu berkenaan dengan sembelihan. Kamu boleh tengok dalam YouTube, ada banyak dalam YouTube cara sembelihan unta. Kamu boleh tengok buku lepas ni. Okey, jadi perkataan-perkataan ni dalam cowboy ni, ni bergerak kencing angin ni. Menarik jugalah. Tadi suasana hutan, sekarang suasana dalam pekan cowboy. Jadi kamu match lah dengan perkataan tadi. Sambil-sambil kamu match ni, mestilah kamu berfikir lah. Kamu berfikir. Bila kamu berfikir, maka kamu dah akan dapat pahala. Sebab ni perkataan Quran. Fa, ka, wa. Tapi kalau kamu belajar bahasa Arab, boleh tentu dapat pahala. Sebab apa? Kamu berfikir bahawa itu bukan Al-Quran. Itu ialah perkataan. Dia beza pelajar. Sebab Rasulullah kata siapa yang membaca Al-Quran tadi, satu kalimah yang dapat 10 tu ialah Al-Quran. Walaupun perkataan yang sama, kita baca tak? Contoh orang Arab, dia baca surat khabar. Dia baca berita. Bila dia baca berita, okey, jadi dia kata itu adalah berita. Itu bukan Al-Quran. Tak. Maka dia baca. Bila dia baca, yang tu bukan macam Al-Quran. Dia tak dapat pahala ganjaran macam 10. Tapi game kita ni, kita ambil ayat Al-Quran, Al-Kautsar. Jadi kita dapat pahala 10. Berbeza dengan orang Arab tadi. Boleh ya? Ataupun kita sendiri, kita pandai bahasa Arab lah. Kita baca apa tu, halaman website bahasa Arab lah. Itu lain. Itu tak dapat pahala seperti Al-Quran. Sebab walaupun sebutan yang sama, tapi itu dia niat dengan mendapat berita yang bukan Al-Quran. Boleh ya? Okey, jadi kamu atur. Kamu atur.
Suara tak? Assalamualaikum. Dengar suara tak? Waalaikumsalam dengar. Oh dia sambung balik Oh tak perasan pula Ustaz. Jadi kelas kita tadi sebenarnya laptop Ustaz dah habis bateri. Tadi Ustaz sambung dah. Ingat ke tak ada lagi? Oh ada lagi dia sambung. Oh okey tapi tak apalah. Pengajian kita pun dah hampir nak habis dah sini. Nanti kamu boleh main nanti Ustaz bagi link ya. Nak main tak game ni? Oh lama kamu tunggu tadi Bagus betul lah. Nanti Ustaz bagi link ni kamu boleh main lah. Okey. Tak perasan pula ada ramai lagi tadi. Tu Ustaz bagi link ni Okey Ustaz tak perasan. Ingat aku dah habis lah tadi. Nanti kamu boleh tengok lah dalam Telegram nanti Ustaz masuk sini. Kedatangan pun dah masuk tadi. Nanti kamu isi kedatangan ya. Ustaz bagi sini. Ni link untuk game. Untuk game tadi. Okey. Nanti boleh main game ya. Game. Untuk mantapkan. Untuk mantapkan hafalan. Ni Ustaz letak kat Telegram. Ni Ustaz letak Telegram ni. Nanti boleh main game untuk mantapkan hafalan. Ni surah Al-Kausar ya. Okey. Okey. Lepas tu Ustaz akan letak juga dia punya link ni, copy ni di dalam channel Ustaz ya. Channel Ustaz nanti. Kamu boleh tengoklah channel Ustaz dekat dengan dekat dengan YouTube tu nanti. Dan esok insya-Allah siapa dia ada Facebook sini kamu boleh tengok insya-Allah Ustaz akan buat surah As-Sajdah ataupun surah Al-Kahfi ya. Ustaz akan buat ni. Okey, pembelajaran. Kamu boleh masuk je lah. Tak apa, walaupun tidak ada silibus kamu akan boleh. Kamu dah hafal dah surah Al-Kahfi tak? Kau belum lagi? Bukan semua surah Al-Kahfi, 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir. Okey, ni ada Al-Kausar, kamu boleh tengok pada sini ya. Sini pun ada juga. Dekat channel Ustaz ni. Surah Al-Kausar ni tak ramai, 20 orang baru. Nanti kamu akan menyertai ramai-ramai yang 50 orang, 30 orang ni masuk semua sini. Kamu boleh tengok. Ada 2 permainan game ya. Yang ni dah ada dah. Tapi yang ni pun ada lagi. Yang ni yang lain pula permainan game. Tapi dia berkenaan dengan surah Al-Kausar pula ke. Okey. Boleh tengok sini juga. Sini ada berapa game ni? Banyak ada game ni. Ni ada dah game ni. Oh dia ada dah. Tak apalah nanti kamu tengoklah. Dalam channel Ustaz ni pun ada juga kamu boleh tengok. Yang ni yang flashcard. Flashcard boleh main juga. Flashcard tu yang biasalah yang kamu pernah main dah. Flashcard lah. Flashcard. Apa ni? Yang game ni masuk je lah. Ni pun boleh main juga ni. Macam biasalah main Fa masuk Fa. Maka Abtar masuk Abtar. Terputus. Terputus ni. Ataina kami telah berikan. Salli. Engkau bersolatlah. Syani'aka. Orang yang menghina anhar. Engkau berqabalah. Inna sesungguhnya huwa dia. Al-Kausar kebaikan yang banyak. Rabbika Tuhan engkau li kepada. Yang tu barulah kamu boleh cipta rekod lah. Tapi ada lagi dah orang laju. Tengok. Laju lagi. Ustaz buat tadi laju dah. Dapat nombor 3. Ada lagi laju. Tengok ni. Mahmud bin Muhammad. Tapi kena tulis lah kelas apa Abdul Fahmi. Lagi laju daripada Ustaz buat tadi. Jadi kamu bila kamu dah mahir, insya-Allah kamu boleh buat laju dan cipta rekod di sini. Insya-Allah okey. Jadi Ustaz rasa sekadar itulah pertemuan kita dah lebih masa dah ni. 3.40 dah insya-Allah yang tak dapat tu boleh tengok balik kembali semula kepada rakaman. InsyaAllah Ustaz akan rakam dan akan masuk dalam inilah rakaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.